Halo, selamat pagi, selamat pagi. Tadi ada siapa follow I? Sorry ya, sebab yang network dia tiba-tiba dia shut down. I pun tak faham apa masalah ni. Okay, so I ulang cerita I. Lepas tu sesiapa yang tak dengar tadi, tak apa. Okay, so yang tadi punya live saya sudah delay. Lepas tu yang live ini harap cerita yang saya akan presentkan bagi anda memang you orang suka lah. Okay, sebab cerita ni memang bagi banyak pengajaran bagi I. Okay, ramai orang mungkin dengar cerita memang cerita yang biasa saja, betul tak? Tapi yang bila saya buat masa ini sebab kita banyak ramai orang kita berkurung kat rumah. So jadi saya ada banyak bercerita dengan anak-anak I lah. So anak-anak dua tu, so sentiasa dia kata nak dengar cerita sebelum tidur. Jadi saya akan ambil buku cerita mereka, sentiasa ulangkan cerita tu sampai saya pun nampak so saya nampak bihong live yang sama tapi ada masalah sikit. So I buat live yang kedua ni. Live yang I akan ulang. Okay, so kalau ada kawan okay, yang tadi ada seorang kawan dia tanya I, okay Eddie, bila you buat cerita memang ada apa-apa saya dapat belajar tak? I kata pasti ada, sebab yang cerita yang childhood story ni memang bila saya dengar, okay, dulu kita dengar sia-sia saja, kita dengar lepas tu buat tak tahu, lepas tu cerita memang bagus lah, lepas tu tidur lah, itu saja. Tapi buat masa ini memang saya bila dengar balik dan saya saya jadi orang yang cerita tu kan, I rasa ada pengajaran bagi I apa yang saya belajar dari cerita ini. Okay, sebenarnya cerita ini I cuma tukar watak dia sebab binatang tu dia memang sensitif sikit. So tapi tak apa. Okay, cerita yang sama. Okay, pasti anda tahu cerita ni. Okay, cerita ini tentang apa tu tahu? Tentang tiga anak. Tiga anak. Okay, so jadi bila tiga anak, okay, ibu anak ada suatu hari, pada suatu hari, ini cerita biasanya mula, betul tak? Okay, bila pada suatu hari, okay, ibu Arnab bagi tahu tiga anak dia. Okay, Arnab yang pertama Arnab Long, Arnab kedua Arnab Dek, yang ketiga Arnab Bongsu. So jadi bila tiga anak ni, okay, ibu Arnab tu dia bagi tahu dia. Okay, bagi tahu dia, okay, you orang sudah besar. So jadi you orang kena bina rumah sendiri. So jadi bila tiga anak tu dengar tu, mereka pun keluar untuk dapatkan bahan-bahan yang untuk membuatkan rumah mereka sendirilah. So bila masa tu, okay, Arnab Long dia guna itu rumput, okay, guna yang biasa saja. Bila guna biasa, dia untuk guna rumput untuk binakan rumah tu memang dia tak solid tau. Kenapa? Tapi dia nak cepat. Dia kata, sekarang saya buat rumah ni, I nak cepat, I nak ada rumah, you orang nak ambil bahan apa, suka hati anda lah. So bila masa tu dia pergi gunakan rumput, okay, so bila dia bina pun cepat. Okay, dan Arnab Dek ni, okay, anak yang kedua ni, okay, Arnab Dek, okay, dia gunakan papan. Bila dia guna papan, dia kena ketuk, kena buat assemble semua. Itu buat masa sikit lah. So jadi bila anak bongsu tu, yang kecil tu, anak bongsu, biasa kita kata kan, okay, dia gunakan batu bata. Okay, bila dia guna batu bata ni, okay, dia kena buatkan itu base, dia kena buatkan itu structure, dia kena bina dari mula. Bila dia buat masa tu, dia ambil masa tau. Okay, so sampai ni, okay, memang Arnab yang Along tu, okay, Arnab Long tu memang dia buat rumah dia pertama dia habis. Okay, orang yang pertama, anak yang pertama yang habis. Okay, dia buat. Bila dia sudah buat, dia terus masuk tinggal. Dia ketawa yang Arnab Dek tu lah. Dia kata, Dek, you cepatlah sikit. Rumah sudah okay. Saya sudah boleh tinggal dalam dah. So kalau you macam mana? Adik tu dia kata, you tunggulah. Tunggu sekejap. Akan habis nanti. Okay, dia gunakan 1 minggu.
Adik dek tu, Arnab dek tu, memang dia gunakan papan, dia ambil masa sikit seminggu. Okey, tapi Arnab bongsu tu memang dia lama tau, dia hampir 1 bulan. Yang dua-dua abang dia datang sentiasa tengok, satu minggu tak baik lagi, minggu kedua belum lagi, minggu ketiga belum lagi, minggu keempat nampaknya sudah okey. Lepas tu mereka dalam masa tu mereka ada ketawa kata, adik ini tak perlulah guna batu bata tu, susah nak ambil masa panjang, rumah pun kan nampaknya sama je, betul tak? Tapi okey, Arnab bongsu tu dia tak kisah, dia kata okey tak apalah, asalkan saya berumah sudah ada, sudah buat baik, okey, so I tinggal saja lah. Okey, pada masa tu okey, serigala okey di tempat tinggal mereka sentiasa muncul tau, sentiasa ada tau. Bila masa tu okey, serigala tu datang okey pergi rumah Arnab Along tu, Arnab Long. Bila dia nampak Arnab Long tu dia pun cepat-cepat masuk rumah, tutup tutup tingkap, tutup pintu, semua tutup. Habis tutup, dia kat dalam rumah tu. Okey, lepas tu serigala tu dia datang. Dia kata, adik, you ini rumah ini nampaknya kalau saya tiup memang ini runtuh ni. So you tak payahlah sembunyi you sendiri. You keluar sajalah, I nak makan. Tapi Arnab tu dia kata, tak, saya takkan makan. So saya takkan keluar. You jangan harap nak makan saya. Okey, lepas tu itu serigala pun tiup lah. Dia tiup kuat tau. Dia bila tiup kuat, lepas tu memang rumah rumput tu memang tumbang Bila tumbang habis, serigala gembira. Dia sangat happy sebab dia kata kali ini dapat makan dah. Ini Arnab. So Arnab ni dia cegas tau. Dia cepat-cepat lari. Okey, masuk rumah adik dia. Arnab dek tu. Okey, yang papan tu. Bila dia masuk, okey, lepas tu mereka pun tutup tingkap, tutup pintu semua. Bila tutup, serigala pun datang dah. Dia kata, you jangan ingat, okey, you masuk rumah ini rumah pun tak solid sangat. Rumah ini saya pun boleh tumbangkan. Nanti ada bukan 1 ekor, 2 ekor sekali. Nanti I bangkang ke, rendang ke, habis lah you orang. Lepas tu, bila serigala ini dia tiup, dia tak boleh tumbang. Kalau macam tu, macam mana? Sebab itu papan dia solid sikit. Dia memang ada structure sikit lah. Okay, tapi dia pergi tolak, dia tolak kuat tau. Bila dia tolak kuat, okay, memang tumbang. Okay, sebab kenapa? Sebab walaupun papan, tapi dia tak ada structure, dia tak ada base tu. So, dia tumbang juga. Bila tumbang, serigala sudah mula dah. Dia sudah mula bersedia untuk nak makan mereka dua ni. Okay, tapi mereka dua ni nampak rumah Arnab dek tu, Arnab bongsu, Arnab yang dia punya adik lah. Lepas tu kat sebelah mereka itu rumah dengan batu bata ni. So dia cepat-cepat lari masuk. Lepas tu adik dia pun cepat-cepat tutup pintu, tutup tingkap semua. Okey, tapi rumah dia kat luar sana, rumah atas bumbung tu, dia ada satu tempat yang boleh masuk, yang biasa rumah kat luar bila kita dengar cerita budak-budak kan, masa kita budak, cerita tu semua mereka di luar negara rumah tu dia atas dia ada satu tempat yang boleh masuk, yang untuk mereka bakar itu kayu untuk memanaskan itu rumah, untuk tinggal lah, sebab 4 season kan. Okay, so bila serigala tu dia nampak itu rumah batu bata ni, okay, dia nak tumbang kan, dia tiup pun tak tumbang, dia tolak pun tak tumbang. Dia macam mana? Dia guna alat-alat pun tak tumbang. Sebab batu bata ni, okay, dia memang solid. Bila dia bina, dia ambil masa, walaupun lama, tapi dia solid, structure ada, memang susah nak tumbang. Okay, so serigala dia kata tak apa, dia buat ambil masa panjang, tapi dia tak boleh tumbangkan. Dia pun sudah letih dah. Dia sudah letih. Apa dia kata? Dia memang jerit. Dia kata, 3 Arnab ni, adik you dalam, you janganlah nak susahkan I. So I pasti boleh masuk untuk makan you orang. Okay, so you tunggulah.
Okay, kalau you tak nak susah, you keluar sajalah. Tapi Arnab yang 3 Arnab tu dia kata no 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 no, mana boleh. You kalau berani you masuk lah. Okay, you masuk rumah I lah. Tapi macam mana pun serigala tu tak dapat masuk tau. Okay, sampai hampir nak malam. Okay, serigala tu memang lapar sangat. Dia kata nampak tu, bung-bung ada satu tempat boleh masuk. Okay, dia pun panjat lah. Benar nampak serigala boleh panjat bumbung. Ini first time ni. Dia memang so serigala tu dia panjat, lepas tu dia nak masuk dari tempat tu. Okey, tapi Arnab yang 3 Arnab ni mereka cerdik. Lepas tu mereka gunakan mereka letak kayu banyak, lepas tu panaskan, lepas tu letak kuali dengan air yang panas tau. Okey, tunggu serigala tu dia masuk dari tempat tu, lepas tu panaskan itu air, bagi masak dia, bagi dia mati. Macam mana? So memang akhirnya serigala sudah mati. Sebab dia jatuh dalam kuali itu memang habis ya. Okey, so nampak bila cerita ini, bila kita masih budak, kita dengar ini memang cerita yang lama kita dengar ni. Okey. So bila masa yang ini, walaupun yang sekarang yang MCO semua, nampak ramai kawan kita banyak perubahan kehidupan mereka. So bila kita nak buat satu, saya rasa kalau kita hari ini, nasib baik saya sangat bersyukur sebab dapat boleh bersama dengan Forever Living. So mungkin orang yang baru, you tak tahu apa bisnes saya buat. Saya bersama dengan Forever Living sudah lama ni. So apa yang saya rasa, sebenarnya Arnab Long ni, apa yang saya nampak, macam kawan-kawan yang di luar, mereka makan gaji bukan tak baik. Makan gaji memang setiap bulan gaji tetap lah. Tapi buat masa ini memang kadang-kadang sekitar kita tak boleh kontrol. Kita tak dapat kontrol. So apa yang kita boleh buat, kita kena tengok yang lain lah. So kalau kita buat bisnes, kita nak cari bisnes yang seperti macam Arnab Long tu. Hari ini I jual ini I dapat, tapi kadang-kadang kalau kita jual beli ini semua, kita boleh dapat keuntungan. Tapi susah juga kalau kita tak boleh keluar, jumpa kawan, kadang-kadang itu barang tak sampai semua. Ini pening juga, betul tak? So kalau bisnes yang macam ni memang susah lah kita buat masa ni. Yang dua jenis, jenis kedua ni, Arnab yang dek ni dia buat yang rumah papan. Rumah papan ni seperti macam yang saya rasa, ini perasaan saya lah. Apa yang saya dapat pengajaran tu, saya rasa dia macam satu bisnes. Memang dia macam businessman lah. Businessman yang biasanya mereka suffer sangat. Sebab kenapa? Sebab walaupun sekarang bisnes, mereka nak buat, tapi ada kedai nak buka tapi tak ada customer. So jadi walaupun dia ada sales team, tapi ya bila bisnes yang seperti Arnab Dek tu dia buat papan tu, dia boleh buat keuntungan. Tapi kalau bos tu, kalau you seorang peniaga, kalau you tak terus berjuang, terus buat bisnes tu bersama sales team you, memang itu sales pun tak kekal lama lah. Kenapa? Sebab you adalah orang yang buat semua decision. So jadi yang saya paling suka yang Business Forever ini, dia seperti Arnab Bongsu. Dia buat rumah yang batu bata tu. Walaupun kita mula-mula kita buat, kita kena usaha, kita kena buat bersungguh-sungguh. Tapi saya faham semua bisnes kat luar pun kena bersungguh-sungguh. Pun kena usaha, betul tak? Tapi terutamanya masa yang sekarang, yang MCO, yang CMCO, yang sudah lama kita pun tak tahu CMCO ni sampai bila. Tapi memang saya bersyukur sebab Forever dia platform ni, dia memang sistem dia sudah ada. Dia mula-mula kita build itu base. Kita build base, lepas tu kita akan usaha untuk kita punya network, kita punya platform semua. Masa tu memang ambil masa.
Okay, dan kawan-kawan kita sekitar mungkin ada yang mereka tak faham. So mereka kata, Eddie, ini apa, bisnes ni susah, nak ambil masa lama. Yang ini kita kena usaha. Okay, tapi mereka tak faham bila masa ini apa yang saya rasa adalah masa ini memang saya duduk kat rumah, okay, income saya tak jatuh tau. Okay, kita jangan kata income kita menaik mendadak ke apa. Okey, kita jangan kata yang itu dulu. Kita kata yang penting income kita tak jatuh. Okey, income setiap bulan masih ada. Dan satu lagi, Forever Living sudah buat kita lebih senang buat bisnes. Kenapa? Sebab bila kita punya base sudah kekal, okey, sudah kukuh, okey, bila kita nak buat apa-apa, kita buat tempahan semua kan. Nasib baik Forever Living, okey, masa MCO ni dia ada satu apps tu dia dalam kita punya handphone. So jadi bila masa tu saya dengan kita punya mentor, kita punya team sekali, kita semua buat online lah. Bagi online saya first time. Saya first time. So that's why bila saya buat first time, saya pun tak tahu okey result tu macam mana. Tapi bila sudah beberapa bulan ni saya nampak income teammate kita semua mereka meningkat. Okey, sama dengan I lah. Okey. So yang penting yang kita nampak ramai orang kat luar, okey, sudah mula untuk join Forever Living, so ambil masa. So that's why kenapa saya masih kekal di Forever Living dengan produk ini. Kalau kawan-kawan baru kita, okay, yang pernah jumpa yang produk ini, sebenarnya Forever Living adalah satu company yang sangat kukuh, yang sistem dia memang sangat baik, sangat bagus tau. Okay, walaupun kita sekarang tak boleh jumpa kawan semua, memang okay, online saja sudah buat. Okay, dan boleh buat 168 negara. So that's why I buat live ini bukan saya kata saya nak persuade you, saya nak you datang jumpa, bukan. Apa yang saya rasa I buat live ini, apa yang saya dapat dari cerita tu memang benar. Kenapa? Sebab pengajaran-pengajaran yang setiap cerita memang ada pengajaran tu. Okay, so saya memang bersyukur sebab boleh bersama dengan Forever dan dengan produk aloe vera bagi kesihatan yang maksimum. Okay, so okay, kalau you suka cerita I, okay, apa yang saya dapat dari pengajaran setiap cerita, okay, saya akan masa yang sama saya akan buat live, okay, setiap 2 hari atau setiap hari lah. Okay, kalau you suka, sila sharekan bagi kawan dan bagi saya satu like. Okay, yes, Azmi. Ya, tadi you tanya I ada dapat pengajaran tak? Apa yang saya belajar dari cerita tu, okay. So setiap kali saya akan bagi satu cerita apa yang saya dapat dari cerita tu lah. Okay, kalau you suka, okay, so lain kali boleh bawa, boleh ajak lagi ramai kawan lah. Okay, so saya will live sampai sini je. So yes, ya Bihong, ya betul. Okay, so jumpa anda di Puncak Kejayaan. Ya, thank you.